اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Kita sampai ayat yang ke-7. Sebelum tu kita tengok maksud dan pengajaran ayat yang lepas. Dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah beritahu, iaitu sesiapa yang memerangi Allah dan Rasul, mereka telah dihina, mereka dicela sebagaimana dicela dan dihina orang-orang yang sebelum mereka. Sedangkan ayat-ayat yang jelas telah turun kepada mereka yang terdahulu dan juga sekarang. Jadi kekufuran mereka sangat melampau dalam keadaan keterangan bukti yang jelas tentang kewujudan Allah, kebesaran Allah ada bersama mereka. Kemudian Allah beritahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kufur dan ingkari terhadap Allah dan Rasul, semua Allah akan bongkarkan pada hari kiamat. Dan tidak ada satu pun yang tertinggal ataupun terlepas pandang. Sebab apa? Sebab Allah ahsahu. Allah sentiasa mencatat dengan teliti apa saja yang dilakukan oleh manusia walaupun sebesar zarrah. Dan walaupun manusia telah melupainya. Sebab Allah wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah sangat menyaksikan atas setiap perbuatan manusia. Kemudian ayat 7 Allah beritahu keluasan ilmu Allah. Keluasan ilmu Allah, bukan setakat apa yang di bumi sahaja, tapi meliputi semua apa yang di langit 7 lapis dan apa yang di bumi, meliputi apa yang dilakukan oleh manusia ataupun jin ataupun malaikat ataupun haiwan, bahkan satu helai daun yang gugur di waktu malam pun Allah mengetahui. Kemudian Allah tegaskan lagi betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan tidak ada yang berbisik 2 orang, tidak ada 3 orang yang berbisik melainkan Allah yang keempat, dan tidak ada yang 5 orang melainkan Allah yang keenam, dan begitulah seterusnya. Kemudian jadi amat mudah untuk Allah mencerita, membongkarkan balik dan membalas setiap perbuatan manusia walaupun dilakukan dalam bentuk rahsia ataupun berbisik. Okey, itu ayat yang lepas. Jadi antara pengajarannya ialah berhati-hatilah bila kita nak bercakap, bila kita nak berfikir, dan pastikan niat kita untuk buat sesuatu ikhlas, betul-betul kerana Allah. Tidak ada sedikit pun unsur-unsur untuk riak ataupun untuk mendapat dunia. Sebab Allah mengetahui zahir dan batin. Kemudian ayat hari ini, kaitan dengan ayat hari ini ialah Allah nak beritahu, kalau ayat lepas Allah kata tidak ada 3 orang yang berbisik melainkan Allah yang keempat, iaitu Allah akan mendengar. Jadi ayat hari ini Allah kata berbisik itu satu perbuatan yang tidak baik dan ada ketika menjadi haram.
Dan perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah dan juga orang munafik. Dan mereka telah dilarang. Mereka telah dilarang berbisik sesama mereka bila ada orang beriman. Saya dah sebut minggu lepas, orang Yahudi di Madinah dan juga orang munafik, bila ada orang beriman lalu, dia buat-buat macam berbisik. Kononnya mereka nak tunjukkan bahawa mereka ni bersatu padu sesama mereka. Kalau orang Islam buat kacau ke, nak serang mereka, mereka tak ada masalah sebab mereka bersatu. Yang kedua, mereka nak menakutkan orang beriman. Seolah mereka sedang merancang sesuatu yang tidak baik kepada orang beriman. Dan orang beriman bila berseorangan, dia tengok kumpulan orang Yahudi ke orang munafik sedang bercakap perlahan, maka menyebabkan orang beriman rasa takut, rasa risau. Maka perbuatan itu adalah haram. Bahkan Allah sebut haram kita menyakiti orang-orang yang beriman. Walaupun hanya dengan bentuk kita berbisik sama-sama kita. Sedangkan ada seorang lagi di sana kan, perbuatan itu haram. Itu nilai kemuliaan orang beriman. Nilai kemuliaan orang beriman ialah tidak ada sesiapa pun boleh menyakiti orang beriman. Sama ada orang kafir ke, Yahudi ke, orang munafik ke, hatta orang beriman sendiri haram menyakiti saudaranya yang lain. Tapi bila Allah larang orang Yahudi dan munafik berbisik sesama mereka di hadapan orang beriman, tapi kebiasaan orang Yahudi dan orang munafik ialah degil, sombong dan terus mengingkari perintah Allah. Jadi Allah nak cerita kedegilan orang Yahudi dan munafik bila mereka diperintah oleh Allah. Mereka tetap enggan. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara. Alam tara sebagaimana kita dah terjemah sebelum ni. Alam tara maksud dia bukan istifham, walaupun ada huruf istifham. Maksud dia ialah qad ra'aita. Qad ra'aita. Sesungguhnya engkau telah melihat, mengetahui. Bila huruf istifham selepas dia huruf nafi, maka maksud dia ialah litaqrir, iaitu sesungguhnya. Kemudian tara di sini kita dah jumpa ayat yang lepas juga. Tara di sini ada dua maksud. Pertama, tara bil basar dengan mata, melihat dengan mata. Yang kedua bil basirah, iaitu melihat dengan hati. Jadi maksud dalam ayat ini ialah melihat dengan hati. Jadi kita terjemah mengetahui. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah mengetahui. Engkau telah mengetahui. Apa dia? Kepada ataupun tentang orang-orang yang nuhu. Mereka dilarang. Mereka dilarang iaitu siapa mereka ni? Mereka ni ialah satu Yahudi. Yang kedua munafik. Yahudi ataupun munafik bila tengok orang beriman lalu dia buat-buat berbisik. Tujuannya apa? Nak menimbulkan rasa takut kepada orang beriman. Lalu turun ayat melarang mereka. Kemudian bila mereka dilarang daripada berbisik, Allah kata nuhu, mereka dilarang anin najwa, dari najwa berbisik. Ataupun bercakap perlahan. Apa berlaku setelah mereka dilarang? Summa ya'uduna. Kemudian mereka kembali. Ini perangai orang Yahudi dan orang munafik. Iaitu bila dilarang, mereka akan ulang balik. Jadi kalau kita dilarang buat satu larangan ataupun satu kesalahan,
tiba-tiba kita ulang balik larangan tersebut, kita ada ciri-ciri orang munafik ataupun orang Yahudi. Sebab sifat orang beriman ialah bila dilarang, terus sami'na wa ata'na. Kharru sujada. Bila dengar ayat yang memerintah ataupun melarang, mereka terus tersungkur. Iaitu mereka dengar dan patuh. Okey, kemudian mereka kembali lima nuhu bagi apa yang nuhu mereka dilarang darinya. Jadi mereka kembali terhadap apa yang mereka dilarang daripadanya, iaitu berbisik. Benda simple aja. Allah bukan suruh panjat gunung, Allah bukan suruh solat 20 rakaat. Allah kata berhenti berbisik. Itu pun mereka tak boleh patuh. Dan sebenarnya inilah nilai-nilai orang tak beriman. Bila tak beriman kepada Allah, dia bukan tengok perintah tu kecil, ringan ataupun berat. Tapi dia tengok siapa perintah. Kalau Allah perintah, dia ingkar. Walaupun benda tu simple aja. Kemudian wayatanajawna, dan mereka berbisik bil ismi, dengan ismi dosa, wal udwan, dan udwan ialah permusuhan. Jadi Allah beritahu kenapa, seolah Allah nak beritahu kenapa mereka dilarang daripada berbisik. Sebabnya bila mereka berbisik mesti berkenaan dosa. Mesti mereka melakukan dosa. Yang kedua, perbisikan mereka membawa kepada permusuhan. Ataupun udwan ni makna dia melampau, iaitu dosa melibatkan orang. Kalau ismi, dosa diri dia sendiri. Kalau udwan, dosa yang melibatkan orang lain. Termasuklah seperti mengambil hak orang. Kemudian, satu lagi ciri-ciri mereka berbisik ialah wa maksiatur rasul. Dan dalam maksiat, iaitu mengingkari Rasul. Ni, 3 ciri orang Yahudi dan munafik. Apa dia? Pertama, suka buat dosa. Yang kedua, suka cari gaduh. Suka bermusuh. Yang kedua. Yang ketiga, suka menyalahi Nabi. Jadi termasuklah kadang-kadang sifat ni ada pada orang Islam kan. Suka buat dosa. Lepas tu suka bergaduh. Kadang-kadang bergaduh pula sesama Islam. Kemudian, suka menyalahi sunnah Nabi. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang munafik. Tapi mereka ni ada ciri-ciri sifat Yahudi dan munafik. Jadi kalau kita nak betul-betul menjadi pengikut umat Nabi Muhammad dan kita selamat, jauhkan daripada 3 ciri-ciri ini. Suka buat dosa, suka cari gaduh, suka melampau, dan suka menyalahi Rasul. Rasul kata selawat macam ni, dia reka selawat yang lain. Rasul kata zikir 100, dia tambah jadi 1000. Suka menyalahi. Okey. Dan iza apabila ja'uka. Soalan yang timbul, adakah tak boleh langsung berbisik? Boleh tak kita berbisik sesama kita? Nanti kita jawab. Dan apabila ja'uka, mereka mendatangi engkau. Mereka ni siapa? Yahudi ataupun Nasara. Yahudi ataupun munafik. Dan apabila mereka mendatangi engkau, hayyauka. Hayyau daripada tahiyyah. Apa makna tahiyyah? Memberi penghormatan. Bila Yahudi ataupun munafik datang kepada engkau, mereka memberi penghormatan kepada engkau bimalam, dengan apa yang lam yuhayyikallah,
dengan apa yang bukan yang Allah bagi penghormatan. Boleh faham? Allah bagi penghormatan pada Nabi. Salamun ala ibadinas salihin. Jadi ucapan penghormatan Allah kepada Nabi apa dah? Salam. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai yang beriman, selawatlah kepada Nabi dan salamlah kepadanya. Jadi cara Allah bagi salam kepada Nabi ataupun Allah bagi penghormatan pada Nabi ialah salam. Tapi orang Yahudi ataupun munafik bagi penghormatan yang bukan Allah bagi. Apa dia bagi? Okey, ada dua riwayat. Pertama, kalau munafik dia bagi salam apa dia? An'im. An'im sabahan. An'im makna nikmatilah. An'im makna nikmatilah. Sabahan waktu pagi. Kalau kita bahasa kita apa? Selamat pagi. Bahasa Inggeris? Good morning. Ha? Inilah bahasa Arab ni, an'im sabahan. Ini ada orang Arab jahiliah. Bila dia jumpa sama mereka waktu pagi dia kata an'im sabahan. Sedangkan Allah dah perintah pada orang beriman, bila bagi penghormatan pada orang beriman, khususnya kepada Nabi dengan salam. Mana tukar, jangan guna ni. Tapi orang munafik ni degil, dia nak tunjuk bahawa dia tetap berpegang dengan adat jahilah yang lama. Tak nak ikut sunnah Nabi. Ini perangai orang munafik ni. Dia solat, dia puasa, dia berjihad bersama Nabi. Tapi hati dia tak ikhlas. Samalah orang kita kan. Pergi haji, solat, puasa, lepas tu sambut maulid Nabi. Tapi bila kita bagi sunnah Nabi, dia tak amalkan. Bahkan dia lebihkan apa yang dapat daripada guru dia. Itu ada ciri-ciri munafik. Mulut mengaku cinta Nabi, tapi dari segi amalan, simple je. Assalamualaikum, tak nak bagi. Dia tetap bagi an'im sabahan. Sebab itulah, bagi kita orang beriman, dan kita juga belajar sunnah, sebaik-baik jangan guna lagi selamat pagi. Sebab itu ada tak adalah jahiliah, ada orang Melayu. Tapi ada orang beriman, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi panjang, lagi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah tegur, ni, mereka berbisik dengan dosa permusuhan, lepas tu, bila bagi penghormatan pada engkau, dia berbeza dengan yang Allah perintah. Okey? Dan orang Yahudi pula, orang Yahudi bagi salam apa? Ini ada juga dalam tafsir Al-Maraghi. Dia kata orang Yahudi pula, sebab orang Yahudi duduk di Madinah, dia terikat dengan perjanjian dengan Rasulullah. Jadi dia kena hormat Rasulullah sebagai ketua negara. Tapi bila dia masuk jumpa Rasulullah, dia bagi salam apa? Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ini ikut pendapat tafsir Al-Maraghi. Assalamu alayka. Apa makna dia? Assam makna al-maut. Kematianlah ke atas engkau. Jadi sebenarnya dia orang Islam sebut Assalamualaikum kan. Tapi dia bagi bunyi macam Assalamualaikum. Tapi sebenarnya dia sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tujuannya apa dah? Nak menghina Nabi. Ini kalau orang Yahudi. Sebab itulah orang Melayu pun ada ni. Dia ikut sunnah Yahudi. Biasanya orang Kelantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum kan? Kena betul-betul. Sebab itulah. Kalau dia sebut Assalamualaikum, ni sunnah Yahudi. Dan sebenarnya dia berdoa kematian kepada orang tu.
Dan dia tak akan dapat pahala satu sen pun. Sebab nak dapat pahala, satu ikhlas. Yang kedua, mesti menepati sunnah Nabi. Apa dah? Assalamualaikum. Jelas. Warahmatullah. Assalamualaikum. Lepas tu yang tengah jawab, Waalaikumsalam. Dua-dua tak dapat pahala dan ikut sunnah Yahudi. Benda simple je. Salam tu ada kata boleh lah, tapi tak tepat lah. Sunnah Nabi sebenar, Assalamualaikum. Jangan malas untuk mendapat pahala. Dia punca tulis salam atau apa-apa, SLM, kan? Puncanya apa? Malas. Dia lupa bahawa dengan dia tulis lengkap, dapat pahala. Waras tak orang ni, malas nak dapat pahala? Waras tak? Tak waras. Saya malas lah nak dapat duit banyak. Tak waras lah tu. Tulis lengkap, Assalamualaikum, lagi dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi, lagi banyak pahala. Okey? Jadi kisah ni, hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Orang Yahudi bila jumpa Nabi sebut, Assalamu alaika. Jadi Nabi faham. Maka Aisyah, Nabi jawab apa? Apa Nabi jawab kepada orang Yahudi? Nabi jawab, Waalaikum. Tak ada sam. Waalaikum. Okey, bila Nabi jawab Waalaikum, Aisyah kata apa? Aisyah ada sebelah Nabi masa tu. Aisyah kata, Wassalamu alaikum wala'anakumullah wa ghadiba alaikum. Bila Yahudi bagi salam, Nabi pun hanya jawab waalaikum. Aisyah tolong jawab. Dia kata apa? Wassalamu alaikum. Celakalah kamu. Dan Aisyah tambah lagi, wala'anakumullah. Semoga Allah melaknat kamu. Dan wa ghadiba alaikum. Semoga Allah murka. Jadi berapa doa Aisyah ni? Tiga. Celaka, laknat, marah. Bagus tak? Dengar, Nabi tegur. Nabi tegur Yahudi ke Nabi tegur Aisyah? Makna yang Aisyah buat tu betul ke salah? Salah. Yahudi buat betul ke salah? Betul pada dia, salah pada kita. Yalah, salah lah. Tapi Nabi tak tegur. Aisyah pula Nabi tegur. Sebab apa? Sebab orang beriman kena betulkan. Yahudi ke nak salah, itu lantak masalah dia. Sebab dia memang kufur kepada Allah daripada asal. Jadi Nabi kata, Alaiki birrifki. Alaiki birrifki. Wa iyaki al-fahsh. Nabi kata, alaiki, wajib ke atas kamu, birrifki makna berlemah lembut. Walaupun alaiki birrifki. Kemudian bila Nabi kata hendaklah kamu berlemah lembut, jangan berkasar. Aisyah pun jawab, Ya Rasulullah, amin sami'ta, kamu tak dengar ke Yahudi doa tak baik pada kamu? Kamu tak dengar ke? Maka Nabi kata, aku dah dengar dan aku dah jawab. Apa jawapan Nabi? Waalaikum. Sebenarnya apa maksud dalam jawapan Nabi? Walaupun hanya sebut waalaikum. Sebenarnya bila dia doa celaka ke atas engkau, Nabi pun kata dan ke atas engkau juga. Tak payah sebut sam. Faham? Jadi Nabi berkata pada Aisyah, aku dah jawab, kamu tak faham ke? Jadi Aisyah tak puas hati, tambah lagi laknat dan marah. Maka Nabi tegur Aisyah, alaika birrifqi, hendaklah kamu jangan kasar. Wa iyyaka al-fahsyu, jaga-jaga engkau daripada sifat berkeras. Walaupun kepada Yahudi. Walaupun Yahudi terang-terang kutuk Nabi, depan-depan Nabi, depan muka Nabi, bukan melalui WhatsApp ni, bukan dalam grup, betul-betul depan muka Nabi. Tapi akhlak Nabi, apa dia? Allah kata, akhlak Nabi, wa innaka la'ala
khuluqin azim. Allah puji, sesungguhnya engkau ni pastilah di atas akhlak yang sangat agung. Walaupun musuh kamu, walaupun musuh mendoakan kamu celaka depan mata kamu, kamu hanya guna wa'alaikum. Ini akhlak. Sebab tu ada satu hadis, orang yang paling dekat dengan Nabi dalam surga siapa? Orang yang salat malam banyak? Bukan. Orang yang banyak ilmu? Bukan. Orang yang pergi umrah banyak kali? Bukan. Orang yang paling mulia akhlaknya. Berapa ramai yang salat malam tapi akhlak tak bagus kan? Mulut tu laser. Senang je keluar bodoh, bangang, 3B. Bodoh, bangang, blur kan? Berapa ramai ustaz-ustaz penceramah kan? Bahasa dia Masya Allah. Kafir. Sesat. Ustaz bodoh. Kadang-kadang, cuba kita ambil pengajaran. Nabi kepada musuh Yahudi yang dilaknat Allah pun Nabi tak guna bahasa kasar. Jadi masuk akal tak kita guna bahasa kasar pada anak kita? Kadang-kadang anak kita bila degil kita kata apa? Bodoh? Anak kita takkan lebih jahat pada Yahudi. Kan? Bodoh? Sama dengan bapak dia aja. Bapak dia tu laki akulah. Kan? Ya Allah. Ini Quran merawat penyakit hati. Penyakit apa ni? Penyakit kasar, keras, guna bahasa kesat, suka merendahkan orang. Okey. Okey, kemudian wayaquluna dan mereka berkata fi anfusihim dalam diri mereka. Apa maksud mereka berkata dalam diri mereka? Apa maksud? Dalam hati je. Mereka tak cakap secara terang-terang kepada Nabi ataupun orang beriman. Jadi kenapa Allah beritahu mereka berkata dalam hati? Kenapa Allah beritahu? Allah nak beritahu walaupun dalam hati kamu tapi aku tahu. Sekarang Allah menceritakan apa yang dalam hati manusia. Mereka berkata dalam hati mereka, apa dah? Laula yu'azzibunallah. Seolah dia timbul persoalan. Kenapa tidak mengazab kepada kami oleh Allah. Bima naqul. Betul ayat ni ada tertinggal tak ada kan? Dengan apa yang kami ucapkan. Betul? Okey. Apa maksud ni? Apa maksud? Dia kata, kenapa Allah tak azabkan kami dengan ucapan kami ni? Sebab cara dia berfikir beda. Kalau Nabi itu betul-betul Rasul, pasti ada mukjizat, kan? Dan sekarang kami mencela Nabi. Nabi ni mendakwa dia utusan Allah. Kalau betul Nabi adalah Rasul, bila kami mencela Nabi, pastilah Allah turun azab pada kami. Tapi tak ada pun, sihat wal afiah. Boleh faham? Ramai tak berfikiran macam tu. Kami tak salat 20 tahun, okey pun, bisnes kami semakin maju. Badan semakin sihat. Maknanya apa tu? Yang kami buat? Betul. Ini pemikiran orang-orang tak beriman. Maka Allah jawab. Allah jawab apa? Hasbuhum. Apa makna hasbuhum? Bukan. Hasbi Allah. Sama hasbi Allah. Cukup. Allah kata cukuplah bagi mereka neraka
Jahannam. Bagi mereka neraka Jahannam. Yaslaunaha, mereka akan, apa makna yasla? Membakarkan dalam surah apa ni? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya slah. Kalau seorang saya slah. Abu Lahab akan dibakar ataupun akan masuk dalam neraka dan terbakar. Mereka akan memasuki Fabi'sal masir, maka itulah seburuk-buruk al-masir apa dia? Tempat kembali. Okey. Apa maksud ni? Bila mereka mendakwa, kami cakap buruk pada Nabi, depan-depan Nabi, tapi tak ada pun azab, maknanya Nabi itu bukan Nabi lah. Kalau betul Nabi adalah Rasul, adalah Nabi, pasti akan berlaku sesuatu. Maka Allah pun jawab, cukuplah bagi mereka neraka Jahannam. Apa maksud dia? Jadi kenapa Allah tak turunkan azab segera masa mereka mencela Nabi? Nak bagi peluang satu. Yang kedua, Allah nak beritahu, tak payah azab kat dunia, cukup satu je, iaitu neraka Jahannam. Tunggu je. Aku tak payah bagi yang kedua, yang ketiga. Satu neraka Jahannam ni dah cukup untuk kamu. Kamu tak perlu azab yang kedua, yang ketiga. Sebab apa? Sebab neraka Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Boleh? Macam apa sebut tadi, Allah bagi tempoh supaya mereka bertaubat. Kalaulah Allah buat macam mereka berfikir, iaitu buat dosa je Allah turun azab. Buat musibah engkar je perintah Allah, terus Allah turun bala. Kalau Allah buat sebagaimana manusia berfikir, apa akan jadi? Tak ada yang tinggal lah. Tak ada yang tinggal lah. Semua mati. Orang Islam pun banyak tak dosa. Ada tak dalil? Kalau semua buat dosa dan semua Allah hukum, semua mati. Akhirnya tak adalah dunia. Ada? Surah apa? Dia sebenar wajib tahu ni, bukan kameraman je semua. Yang jarang datang-datang pun wajib tahu. Cuba buka surah An-Nahlu ayat 61. An-Nahlu. Betul tak? Walau yu'akhizullah. Betul kan? Ayat berapa? Cuba baca. Walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kan? Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kemudian faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Okey. Allah kata apa?
wala yu'akhizullah, jikalau Allah menyeksa manusia, menghukum ataupun menyeksa manusia bizulmihim, kerana kezaliman mereka, apa akan berlaku? Setiap kezaliman Allah hukum. Ma taraka 'alaiha, Allah tidak akan meninggalkan 'alaiha, atas muka bumi, min dabbah, dari apa saja binatang ataupun makhluk yang bergerak, semua Allah hapuskan. Tetapi kenapa Allah tak hapuskan? Walakin yuakhiruhu, akan tetapi Allah menangguhkan. Ila ajali musamma, sampai satu tempoh yang ditetapkan. Apa faedah? Kalau Allah sayang, Allah nak orang tu bertaubat. Kalau Allah tak sayang, Allah tangguh juga. Tapi Allah nak orang tu bertambah dosa semakin jauh daripada Allah. Jadi Allah Maha mengetahui apa hikmah. Kenapa orang kafir, orang yang zalim, umur panjang kan? Lagi dia zalim, lagi umur panjang. Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah kata, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, apabila telah tiba ajal mereka, tidak akan dilewatkan satu saat walaupun dikedepankan. Jadi itu urusan Allah. Jangan kita duk berdoa, ya Allah, kenapa tak turun azab pada Bashar al-Assad yang sangat-sangat zalim? Kenapa tak turun musibah pada orang Yahudi yang asyik buat konspirasi je? Kenapa tak turun bala pada mereka sekarang? Jangan. Allah Maha mengetahui. Apa sifat Allah yang bila hamba dia buat dosa, Allah tak hukum terus? Bukan. Sifat apa tu? Allah mampu, berkuasa nak balas bila-bila masa. Tapi Allah tahan, Allah tangguhkan. Daripada 99 sifat tu, ada satu sifat. Yang kerana sifat ni, ramai orang zalim, orang tak beriman, terus sihat wal-afiyah. Terus selamat daripada Al-Halim. Al-Halim. Al-Halim ni Allah tahan daripada mengazab manusia, walaupun Allah berkuasa untuk mengazabnya. Okey. Kemudian Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Macam biasalah. Bila Allah sebut wahai orang beriman, apa kewajipan kita sebagai orang beriman? Kena bagi perhatian, kena fokus. Apa hukum bagi perhatian dan fokus selepas Allah sebut ya ayyuhallazina amanu? Apa hukum? Hukumnya wajib. Kalau kita orang beriman, bila kita tak perhati, tak fokus pada apa yang Allah nak bagi kita selepas ya ayyuhallazina amanu, maknanya kita bukan orang beriman. Sebab Allah nak bercakap orang beriman, tiba-tiba kamu buat tak dengar, kamu tak beriman. Dan juga bila kamu dengar dan kamu patuh pada perintah yang nak diberitahu, itulah bukti kamu beriman. Dan kalau kamu dengar tapi kamu tak patuh, itulah bukti kamu tak beriman. Sebab yang Allah nak perintah ataupun nak larang, dia ada kaitan dengan syarat keimanan kamu. Jadi berapa ramai yang baca Quran, jumpa ya ayyuhallazina amanu, tiba-tiba dia tak terus sambung. Dia tak tahu apa perintah Allah, apa larangannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, bila sebut ya ayyuhallazina amanu, perhati sebab ada khair, kebaikan. Ada kebaikan yang Allah nak suruh kamu buat. Kalau kamu tak buat, kamu tak akan dapat kebaikan. Yang kedua, ada larangan yang Allah nak larang kamu supaya kamu tinggalkan. Kalau kamu tak tinggalkan, kamu tak akan dapat kebaikan tersebut. Okey? Jadi apa perintah Allah? Apa perintah Allah ni? Wahai orang beriman, iza tanajaitum, apabila tanajaitum, kamu berbisik. Kalau ayat sebelum ni Allah mencela siapa? Sebab apa? Maka Allah sayang pada orang beriman. Sekarang Allah larang orang beriman buat apa yang dibuat oleh orang Yahudi. Ini kerja orang Yahudi, ini kerja orang munafik. Kamu orang beriman, fala tanajau. Tanajau ke tanajau? Tak satu ke tak dua? Maka tanajau.
maka jangan Nah, itu sebelum ni, tanajah itu selepas tu. Betul. Tanajau, maka jangan kamu berbisik. Fala tanajau, jangan kamu berbisik. Dua tak lah. Dua tak. Jangan kamu berbisik. Bila sebut jangan berbisik, apa hukum berbisik? Haram, tapi tengok ayat selepas dia. Bil ismi, dengan dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Ataupun dosa melibatkan orang lain. Permusuhan. Dan maksiatur rasul. Mengingkari Rasul. Watanajau, dan berbisiklah. Makna bukan haram secara total. Boleh berbisik. Dan berbisiklah oleh kamu bil birri, dengan perkara baik. Birri lawan dia al-ismi, wat taqwa, dan perkara yang membawa kepada takwa. Jadi di sini apa hukum berbisik? Tengok keadaan, tengok tujuan, berbisik. Okey, kalau kita berbisik tentang merancang untuk buat kerja dakwah, boleh tak? Boleh. Okey, kalau kita ada 3 orang. Kita ada 3 orang. Tapi yang 2 orang ni berbisik. Seorang lagi duduk sebelah, tak dengar. 3 orang beriman. Dan dia berbisik benda yang baik. Boleh ke tak? Tak boleh pula. Kenapa? Kan berbisik benda baik. Ada larangan. Oh, ini larangan untuk berapa? 3 orang. Ada hadis, biasa ustaz suruh student cari. Ni student suruh ustaz cari. Okey, sama. Iza kuntum salasa yang 800 tu nasib lah. Tak boleh disoal. Iza kuntum salasa fala tanajau fala tanaja isnani dunal akhar illa biiznihi wa zalika fa inna zalika yuhzinuhu. Tengok. Subhanallah, indahnya Islam, agama yang paling cantik akhlaknya. Agama yang paling menjaga perasaan orang. Nabi kata, iza kuntum salasah. Bila kamu berada 3 orang. Fala tanaja isnani. Jangan 2 orang berbisik. Dunal akhar. Tanpa orang yang satu lagi. Riwayat lain, dunal salis. Tanpa orang yang ketiga. Illa, kecuali biiznihi. Kecuali dengan izin orang yang ketiga. Jadi saya nak berbisik dengan Azhar, saya minta izin Epa. Boleh tak kita orang berbisik? Epa kata, boleh. Tapi syarat berbisik dengan benda baiklah. Ketika itu boleh. Kenapa? Kalau Epa yang ketiga dan Epa tak izinkan, walaupun berbisik dengan benda yang baik, hukumnya haram.
Allah Nabi kata, fala, jangan. Kenapa tak boleh? Sedangkan berbisik benda yang baik. Ha? Yelah, apa yang menyebabkan kawan tu terasa ke apakah? Cuba bayangkan, kita bertiga kan, kawan kita dua-dua berbisik, kita rasa apa? Pertama, aku ni macam tak penting ke? Aku ni tak ada nilai ke? Dia ni dah berancang sesuatu pada aku kan? Akhirnya bersangka buruk, dia rasa hina, dia rasa rendah diri. Islam kata jangan, haram. Hanya kerana perasaan. Sebab tu kalau dia minta izin, kawan tu bagi, okey, tak ada masalah. Mana dia tak akan kecil hati. Bahkan ulama kata apa? Termasuklah, kalau kita tiga orang Melayu, A dengan B bercakap bahasa Inggeris. Yang ketiga memang tak faham bahasa Inggeris. Itu termasuk berbisik, walaupun dia cakap kuat. Boleh faham? Cakap kuat. Bukan berbisik, tapi kawan yang ketiga tak faham. Sebab dia orang Pulau Mega. Hukumnya haram. Ya Allah, tengok nilai Islam. Jaga perasaan. Jangan mentang-mentang kamu pandai bahasa Inggeris, kawan tu tak pandai, bla 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 bahasa Inggeris kan? Inilah Islam. Allah kata apa? Zalika yuhzinuhu. Bila kamu berbisik dua orang, walaupun benda baik, tanpa yang ketiga dan tanpa izin dia, menyedihkan hatinya. Ya Allah. Sedih je, haram. Menyakiti hati orang beriman, termasuk menjadikan dia sedih. Kan? Hukumnya haram. Kadang-kadang kita kata bodoh. Dia sedih kan? Ya Allah, kenapa aku bodoh? Aku cakap benda baik, dia sedih. Maka hukumnya orang cakap bodoh tu haram. Sebab menjadikan kawan dia sedih. Sebab tu nanti lepas ayat ni, ayat ke-10, Allah beritahu yang pendorong utama supaya manusia berbisik ni siapa? Syaitan. Dan target utamanya apa? Target utama syaitan supaya orang kafir ke munafik suka berbisik bila ada orang beriman. Target utama apa? Supaya orang beriman sedih. Jadi syaitan nak sangat orang beriman duduk dalam kesedihan. Kenapa? Bila sedih, apa jadi? Solat tak khusyuk, baca Quran pun rasa berat bila sedih. Jadi menjadikan orang beriman sedih adalah target utama syaitan. Maka jangan kita buat kerja syaitan kan. Banyak kita buat kerja menyebabkan orang lain sedih. Boleh? Sebab itulah sebaliknya Nabi kata amalan yang paling Allah suka apa dia? Amalan paling Allah suka. Ini kerja menyedihkan orang, kerja syaitan. Dan amalan paling Allah suka menggembirakan orang. Ya Allah. Besarnya nilai menggembirakan orang. Senyum, kan? Dia tengah bersedih, kita senyum. Ada juga orang senyum kat aku. Gembira dia. Ya Allah, amalan paling. Dia kata, senyumlah sikit. Senyum apa? Kamu tahu tak aku ada hutang? Kemudian, wattaqullah. Dan kepada Allah. Apa makna taqwa? Bertakwa. Apa makna takwa? Asal-asal takwa apa dia? Benteng. Wiqayah. Asal takwa ialah benteng. Jadi benteng takwa ni apa dah? Iaitu benteng yang menghalang kita daripada melakukan maksiat. Bila kita tengok perempuan, kita pun tunduk. Itu takwa. Takwa menghalang kita daripada melihat benda haram. Bila dengar orang mengumpat, kita pun terus bangun. Itu takwa. Takwa menjadikan kita tak nak dengar benda yang umpatan. Okey? Jadi bila nampak sifat takwa seseorang, macam kalau saya tanya sekarang, bertakwa tak entah? Jangan. Dia takwa ni bila? Bukan sekarang. Takwa ni akan terbukti bila ada ujian. Sekarang takwalah sebab duduk dalam kelas. Dapat ustaz, takwalah. Sebab tu nilai orang bertakwa ni, iaitu dia boleh melawan nafsu daripada melakukan benda mungkar, walaupun semua orang tak nampak.
walaupun betul-betul dah nak buat maksiat, semua dah ready dah. Seorang pun tak nampak. Tiba-tiba dia kata, aku takut pada Allah. Itu takwa. Dan nilai dia dapat bayangan arash Allah pada mahsyar. Yang masa tu tidak ada bayangan. Kecuali bayangan arash Allah. Ada kan? Salah satu daripada 7. Siapa? Orang lelaki yang diajak berzina. Kan? Oleh wanita yang cantik dan kaya. Dan tak ada siapa pun ada masa tu. Tapi dia jawab apa? Itu takwa. Tapi kalau orang tanya, kalau perempuan cantik ajak berzina sekarang, kita jawab apa? Tak nak ustaz. Memang tak nak sebab tak ada perempuan. Jadi sekarang belum takwa. Belum takwa. Jadi Allah kata, bertakwalah kepada Allah. Okey, kalau kamu tak nak takwa juga, Allah bagi amaran. Allazi yang ilahi hanya kepadanya tuhsyarun. Kamu di apa? Dihimpunkan. Ini juga sebagai jawapan lah. Kalau orang tanya, kenapa kena takwa pada Allah? Jawapannya, sebab kamu akan jumpa dia di pada mahsyar. Jadi kalau kamu jumpa pada dia, sedangkan kamu tak bertakwa, habis. Celakalah kamu. Jadi supaya kamu selamat bila berjumpa Allah, asasnya mesti bertakwa pada Allah. Okey? Ada soalan? Jadi antara pengajaran daripada 2 ayat ni, apa dia? Pertama, yang suka buat dosa, yang suka cari gaduh, suka bermusuh. Kalau cakap je mesti cari gaduh. Kadang-kadang bukan cakap apa, ceramah agama kan. Kalau ceramah agama je mesti nak cari gaduh. Mesti nak menyalahkan orang. Itu perangai siapa? Yahudi dan Nasara. Kemudian yang kedua, jangan berbisik dengan benda yang dosa ataupun permusuhan ataupun menyalahi sunnah Nabi. Sebab itu adalah amalan orang Yahudi dan munafik. Yang ketiga, bila bagi salam betul-betul sebagaimana Allah bagi salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Jangan sebut ringkas, jangan sebut SLM. Dan bila sebut dalam bahasa Arab. Jangan bahasa Arab tapi bunyi macam bahasa Kelantan. Boleh tak kita berbisik? Okey, ini Nabi kata bila 3 orang kan? Bila 3 orang, haram berbisik 2 orang tanpa yang ketiga. Kecuali dengan izinnya kan? Okey, kalau 4 orang? Tengok, hadis sebut 3 orang. Kalau 4 orang, 2 orang berbisik tanpa orang ketiga dan keempat. Apa pula hukum dia? Ada dalil? Ada dalil? Ini dalil 3 orang. Tengok, fiqhul hadis. Ini tadabbur Al-Quran, ini fiqhul hadis. Jadi kalau Nabi kata bila 3 orang, jangan berbisik 2 orang. Makna kalau 4 orang, boleh tak berbisik 2 orang? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Sebab dia bukan rasa berseorangan, ada kawan dia. Dan mungkin ini ada urusan mereka berdua kan. Kita masih ada berdua ni, tak ada masalah. Yang tak boleh, yang dia rasa sedih apa dah? Sebab dia sorang-sorang. Dia rasa dia berseorangan. Jadi kalau 4, kalau 5, kalau 10, 2 orang nak berbisik, tak ada masalah. Okey. Tapi syaratnya berbisik dengan benda yang baik. Tak boleh. Kalau dah azan, ada azan kat rumah, tak boleh. Ada azan di masjid, tak boleh azan di rumah. Kita tak dengar. Kalau tak dengar, tak apa. Sebab yang kita baca hadis yang lepas, Nabi bangun subuh lambat kan? Nabi suruh Bilal melakukan azan.
Sebab apa? Sebab itu bukan di kawasan yang ada masjid. Tapi kalau ada masjid dan kita dengar azan, tak boleh azan di rumah. Jadi soalannya? Ha? Yalah, soalannya apa? Masjid tak apalah fungsi masjid. Tak apa, tak ada masalah. Dia kalau pergi Mekah lagi dekat. Dan semua buat solat Jumaat. Dekat-dekat je. Dia kalau penduduk dah ramai padat, dibolehkan buat masjid dekat-dekat. Tapi kalau penduduk tak padat, cukup satu masjid, maka ketika itu ada ulama kata haram buat masjid yang lain. Sebab apa? Sebab boleh menimbulkan perpecahan. Orang tak ramai, tiba-tiba dua masjid. Kalau kita pergi Mesir pun sama. Masa saya duduk kat Mesir, banyak masjid-masjid dekat-dekat je untuk yang buat solat Jumaat. Sebab penduduk dia padat. Hoi, panjangnya soalan. Ni yang tanya Nabi, apa kita punya ni sikap ke atas yang buat lukis kartun. Hina Nabi. Dia, ini pandangan saya lah. Kalau orang menghina Nabi, termasuklah lukis gambar kartun Nabi kan. Pertama sekali kita balik pada sirah Nabi. Balik pada sirah Nabi. Ada tak orang musyrikin menghina Nabi? Jawapannya ada. Okey, bila orang musyrikin menghina Nabi, orang Yahudi menghina Nabi, apa Nabi jawab? Apa reaksi Nabi? Macam di Mekah kan, orang letak isi perut unta. Itu sebenarnya lebih hina daripada melukis gambar kartun Nabi. Itu melukis gambar kartun Nabi. Tapi ini meletak sesuatu yang kotor, yang busuk di jasad Nabi sendiri. Bukan gambar dah, fizikal Nabi. Tapi Nabi apa? Nabi buat apa? Nabi tak buat apa-apa. Sehingga akhirnya Fatimah datang buang, Nabi bangun. Macam tu je. Dan bila Nabi buka kota Mekah, Nabi tak balas dendam. Kan? Okey, bila Nabi pergi ke Taif, orang tak hina tak Nabi? Ya, orang Taif bukan lukis gambar kartun Nabi. Tak, orang Taif menghina Nabi dengan baling batu di fizikal Nabi sampai berdarah. Okey, apa Nabi buat? Nabi marah, Nabi mengamuk, Nabi demo, Nabi kutuk, Nabi celah? Bukan. Nabi angkat tangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tengok. Sebab apa Nabi tak marah? Sebab mereka belum mengetahui. Jadi dalam itu pun Nabi tak marah dalam keadaan Nabi telah berdakwah pada mereka. Nabi dah berdakwah siang dan malam. Mereka tolak, mereka hina. Nabi tak marah. Sebab apa? Sebab Nabi tahu asas yang paling kuat untuk berdakwah ialah akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan akhirnya dengan kesabaran Nabi, dengan Nabi tunjuk akhlak yang mulia, dengan Nabi tidak mencela mereka, akhirnya penduduk Taif pun masuk Islam, penduduk Mekah pun beriman, penduduk Madinah pun beriman. Cuba buka sirah Nabi, ada tak satu hadis yang Nabi mencela orang-orang kafir? Nabi mencela Abdullah bin Ubay? Tak ada. Sehingga kan Abu Lahab bila Nabi berdakwah hari pertama di Bukit Safa, Abu Lahab kata apa pada Nabi? Tabballaka, celaka engkau. Itu lagi dahsyat daripada lukis gambar kartun Nabi. Ini pakcik dia kata depan muka Nabi, celaka engkau. Dia kata pada siapa ni? Rasulullah, celaka. Tapi sepatah pun Nabi tak jawab. Allah sendiri menjawab, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ada riwayat mengatakan Nabi berdoa kepada orang-orang pembesar-pembesar musyrikin. Nabi sebut nama. Itu khusus. Sebab mereka ni terlalu jahat, terlalu degil dan paling kuat menentang Nabi. Paling kuat menghalang kerja dakwah Nabi. Itu pun Nabi berdoa je kepada Allah supaya Allah binasakan mereka. Tapi Nabi tak guna bahasa yang kesat. Nabi tak kutuk mereka. Okey? Dan Allah sebut dalam surah Ali Imran, Allah kata apa? Fabima rahmatin minallah linta lahum.
walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Dengar. Allah kata apa? Dengan rahmat Allah lah, dengan kasih sayang Allah lah, lintalahum, engkau berlembut dengan mereka. Orang kata Sam, engkau hanya sebut wa alaikum. Aisyah dah marah dah, tapi engkau boleh hanya sebut wa alaikum. Orang baling batu, engkau boleh berdoa. Maka Allah kata semua tu dengan sebab rahmat Allah yang Allah campak dalam hati kamu. Dan Allah kata walau kunta fazzan, kalau kamu ni keras, kalau kamu ni kasar, ghalizal qalbi, dan hati pun kamu keras. Mulut kasar, tangan pukul, hati pun keras. Maka apa berlaku? Allah kata lam faddu min haulik. Semua akan lari daripada engkau, termasuklah sahabat. Jadi Allah nak beritahu kenapa orang tak lari pada Nabi. Semakin orang kuat menentang Nabi, semakin ramai orang datang pada Nabi. Daripada 200 orang di Mekah sampai di Madinah jadi 100,000 lebih. Kenapa? Sebab fabima rahmatin minallah. Dengan rahmat Allah kepada Nabi, Nabi bersifat lemah lembut. Hati Nabi tidak keras. Bahasa Nabi tidak kesat. Kalaulah bahasa Nabi kesat, Nabi suka mengutuk, Allah kata apa? Lam faddu, semua akan lari. Walaupun Abu Bakar. Tapi semua cinta sayang kepada Nabi. Bahkan orang kafir pun mengakui akhlak Nabi. Tapi sebab sombong, sebab ego, sebab tak nak tunduk pada nafsu, mereka lawan Nabi. Tapi dalam hati mereka mengakui. Macam Abu Sufyan. Nabi ni, mereka mengatakan Nabi ni ajak orang sembah Allah. Nabi ajak orang buat baik. Nabi ajak tinggal benda yang zalim. Semua orang kafir mengakui. Jadi kalau contohlah, kalau orang maki Nabi, Nabi maki. Agak-agak apa akan jadi? Orang tak akan masuk Islam. Oi, macam mana nak masuk? Akhlak Nabi pun teruk. Wallahu alam. Jadi kalau orang nak hina Nabi, pertama kita tanya diri kita. Kenapa dia hina Nabi? Mungkin sebab dia tak kenal Nabi. Mungkin dia tak tahu cerita Islam yang sebenar. Kenapa dia tak kenal Nabi? Kenapa dia tak tahu cerita Islam? Sebab kita tak berdakwah. Dalam keadaan Nabi dah berdakwah, orang maki pun Nabi tak marah. Ini orang maki Islam, dalam keadaan kita tak berdakwah, maka pertama salahkan kita. Mungkin mereka jahil Islam, mereka tak betul-betul kenal Nabi, sebab mesej dakwah kita tak sampai. Kita hanya belajar je, kita hanya pergi umrah je. Kadang-kadang orang kafir sebelah kita pun benci pada Nabi sebab kita yang cinta Nabi, duk sambut maulid Nabi setiap tahun, tapi tak cerita siapa Nabi yang sebenar pada mereka. Jadi pertama, tuding jadi pada kita. Kenapa mereka menghina Nabi? Adakah aku telah menceritakan pada mereka tentang Islam, tentang Rasulullah? Aku pun tak cerita. Macam mana mereka nak faham? Kalau mereka tak faham, macam mana mereka nak puji Nabi? Wallahu a'lam. Satu lagi saya nak sebut. Kadang-kadang kita dah sibuk orang menghina Nabi kan. Orang melukis kartun Nabi. Tapi kita lupa, orang Islam sendiri pun menghina Nabi. Caranya bukan melukis gambar kartun Nabi. Caranya apa? Menolak sunnah Nabi. Itu sebenarnya penghinaan kepada Nabi. Bila dia amalkan amalan masyarakat, amalan orang tua, dan dia tolak sunnah Nabi, sebenarnya itu penghinaan kepada Nabi. Dan itu juga menunjukkan yang mereka amalkan lebih baik, lebih mulia, lebih betul daripada yang Nabi buat bila mereka tak ambil sunnah Nabi. Sebenarnya itu juga bentuk penghinaan kepada Nabi. Cuma orang tak nampak. Sebab apa? Orang Islam yang buat. Sebab apa? Bukan lukis gambar kartun Nabi. Jadi kalau orang Islam sendiri menghina Nabi secara tak langsung, janganlah kita terkejut kalau orang kafir menghina Nabi. Wallahu a'lam. Minta Ustaz share hadis sahih Nabi mencela orang yang baca Al-Quran tapi tak faham. Nabi, saya sebutlah, nanti saya share dalam grup. Satu malam Nabi duduk dengan Aisyah. Ini hadis sahih. Tak silap saya riwayat Ibn Hibban. Nabi duduk dengan Aisyah satu malam. Kemudian Nabi kata pada Aisyah, Ya Aisyah, uhibbuki. Aku cinta pada engkau. Tapi aku lebih cinta untuk duduk bersama Allah. Aisyah pun jawab, aku juga cinta pada engkau ya Rasulullah. Tapi aku lebih cinta apa yang engkau cinta. Kalau engkau cinta beribadat, silakan. Nabi pun, kata Aisyah, Nabi pun ambil wuduk dan solat. Bila solat je, Nabi menangis. Basah janggut. Kemudian Aisyah kata Nabi solat lagi sampai basah paha dia. Kemudian Aisyah kata Nabi solat lagi sampai basah lantai.
Makna Nabi menangis terisak-isak. Yarhamkallah. Kemudian sampailah bila datang melakukan azan. Kemudian bila nampak, lepas lakukan azan, bila nampak mata Nabi merah. Maka bila pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Kamu tidak ada dosa. Apa sebab? Apa sebab menangis?" Kata Rasulullah SAW, "Bagaimana aku tak menangis? Semalam telah turun ayat akhir surah Ali Imran daripada ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Kemudian sampai habis ayat 200 kan. Jadi Nabi kata, macam mana aku tak menangis? Sedangkan malam tadi telah turun 11 ayat ni kepada aku. Dan Nabi kata, wailun, celakalah, liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang baca ayat ni tapi mereka tidak berfikir tentang maksudnya, tentang pengajarannya. Itu makna Nabi mengatakan celaka. Bukan kepada orang yang baca. Bahkan kepada orang yang baca ni. Nabi kata celaka kepada bukan orang yang tak baca, tapi kepada orang yang baca Quran. Habis kenapa celaka sedangkan dia dah baca? Sebab walam yatafakkar. Mereka tak berfikir tentang maksud pengajaran daripada ayat yang dia baca. Itu hadis sahih. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau suami ataupun isteri yang bermesej dengan bukan mahram sehingga menimbulkan syak dan sakit hati pasangannya? Adakah termasuk dalam hadis Nabi yang melarang berbisik, bermesej tak ada bunyi suara? Tak. Dia berbisik ni maksudnya depan orang lah. Berbisik ni ada orang yang ketiga. Ataupun ada pihak yang ketiga. Kalau bermesej tu bukan depan orang. Kan? Suami pun tak ada ataupun isteri pun tak ada. Itu masuk bab lain. Itu masuk bab berhubung dengan bukan mahram yang tidak ada kebaikan. Kan? Kadang-kadang isteri bermesej dengan lelaki. Kadang-kadang urusan dunia. Tak ada kebaikan pun. Tak ada kaitan dengan agama. Dan boleh membawa fitnah. Maka hukumnya haram. Ataupun suami bermesej dengan seorang wanita. Urusan kerja. Dan bukan satu keperluan pun. Dia boleh bersembang kat office. Dan boleh menimbulkan fitnah. Maka hukumnya haram. Wallahu'alam. Macam mana nak selesaikan dua gol yang serikali berdebat? Hujah. Nyatakan masing-masing benar dalam Al-Quran dan dua gol. Golongan. Ingat main bola pula. Dia sebenarnya Quran tu dah lengkap. Quran tu penyelesai segala masalah. Dan Allah dah bagi kaedah. Bila berselisih, berbeza pendapat, Allah dah bagi kaedah. Allah kata, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Stop. Allah kata, bila kamu berselisih tentang apa saja perkara, wajib kamu rujuk. Refer kepada Allah dan Rasul. Stop. Jangan refer kepada orang yang ketiga. Allah tak kata refer juga kepada Allah, Rasul dan ulama. Sebab apa? Sebab kalau refer kepada ulama, memang tak akan selesai masalah. Sebab ulama ni manusia. Masing-masing ada nafsu. Masing-masing berbeza ilmu dan kefahamannya. Masing-masing ada pandangan sendiri. Maka masing-masing akan pertahankan hujah. Tak akan selesai. Allah tahu. Allah cipta manusia. Sebab tu Allah kata bila berselisih, rujuk pada dua je. Allah dan Rasul. Sebab apa? Kalau rujuk kepada Allah, Al-Quran tak mungkin bercanggah. Mesti bersatu. Kalau rujuk pada hadis Nabi, mesti bersatu. Sebab hadis Nabi tidak ada percanggahan. Kenapa tak bercanggah? Sebab hadis Nabi wahyu daripada Allah. Mana mungkin wahyu bercanggah. Tapi kalau rujuk pada manusia, kita pun dah ada 4 mazhab kan. Itu yang rasmi. Yang tak rasmi, lagi banyak. Jadi punca kita bergaduh, punca kita berselisih dan tak selesai sampai hari ini sebab masing-masing ego, masing-masing tak nak tunduk. Iaitu tunduk kepada apa yang Allah sarankan. Bila A bawa hujah daripada Quran, daripada hadis, B pula tak ada hujah, tunduklah pada, ikutlah A. Jangan pertahankan B yang tidak ada dalil. Bila kita pertahankan B yang tak ada dalil daripada Quran dan hadis, kita menyalahi perintah Allah dan Rasul. Allah kata rujuk pada Quran. Allah kata rujuk pada sunnah. Kita rujuk juga pada guru kita, pendapat kita. Maka kita sendiri punca perpecahan.
iaitu enggan tunduk kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Kalau kita berkahwin dengan keluarga yang berlainan bahasa tapi mereka faham dan boleh bertutur bahasa Melayu, tapi memilih bahasa ibunda mereka semasa bercakap di antara kita dan kita tak faham, tak apa ke? Balik pada hadis tadi, kalau dia diizinkan, dia dah bercakap dalam bahasa lain yang orang lain tak faham dan orang lain pun tak ada masalah. Tak ada masalah, mana dia setujulah. Tak ada masalah. Apatah lagi kalau lebih pada 3 orang. Kalau 4 orang, 5 orang, tak ada masalah. Wallahualam. Soalan kedua, keluarga Pakistani selalu menggunakan istilah Allah Hafiz menggantikan Assalamualaikum. Tak boleh. Sunnah Nabi satu saja. Bila jumpa, ucapannya ialah Assalamualaikum. Allah Hafiz tu lain. Allah Hafiz tu lebih kepada doa. Dan diucap bila-bila masa. Bukan masa berjumpa. Allah Hafiz, dia lebih kepada doa lah. Iaitu supaya Allah menjaga kita. Allah saja penjaga yang paling selamat. Assalamualaikum Ustaz. Apa pandangan Ustaz bagi orang bukan Islam menggunakan istilah kalimah yang kebiasaan orang Islam gunakan seperti Assalamualaikum, insya-Allah, Alhamdulillah dan sebagainya. Tak, itu masalah dia lah. Dia nak guna Masya Allah, Insya Allah, kita tak boleh nak halang. Semoga dengan pengguna itu menjadi penyebab untuk dia masuk Islam. Saya pernah beli barang kat hardware. Saya kata barang ni kalau rosak saya boleh tukar tak? Insya Allah. Baguslah kamu. Alhamdulillah. Takkan saya nak marah? Jangan sebut. Tak boleh. Biarkan dia cakap. Semoga kita berdoa. Semoga dengan dia dekat dengan kalimah-kalimah yang orang Islam sebut, membuka pintu hatinya untuk beriman kepada Allah. Dan kalau dia bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab aja Waalaikum. Waalaikum. Ada dalil tak Ustaz selepas tahajud baca doa tahajud? Tak ada dalil. Tak ada dalil. Bila tak ada dalil, maknanya Nabi nak kita bebas. Itulah rahmat Nabi, iaitu Nabi tak tetapkan doa tertentu. Kalau Nabi tetapkan doa tertentu, akan ramai yang tak akan solat tahajud. Sebab apa? Alasannya tak hafal doa. Jadi Nabi tidak ada rahmat. Sebab tu banyak benda yang Nabi sepatut buat tapi Nabi tak buat. Kenapa? Kesian kepada umat. Contohnya, Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salat. Kalau tak menyusahkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali nak solat. Kalau tak menyusahkan. Maka sebab tu Nabi tak wajibkan. Tapi Nabi buat tak bersiwak setiap kali solat? Nabi buat. Tapi Nabi tak wajibkan. Kenapa? Kalau Nabi wajibkan, ramai umat dia berdosa. Sebab nak bersiwak setiap kali solat 5 waktu, satu benda yang sukar. Itulah rahmat Nabi. Jadi bila Nabi tak tetapkan doa selepas tahajud, bebas kita nak baca doa yang apa-apa pun. Tengok Aisyah radhiyallahu anha, bila malam Al-Qadar, Aisyah tanya Nabi, kalau kebetulan malam tu aku jumpa Al-Qadar, apa doa yang sepatut aku baca? Apa Nabi jawab? Nabi kata apa? Bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ringkas, pendek je, tapi sangat-sangat penting. Doa yang paling penting dalam hidup kita bukan minta rezeki, bukan minta umur panjang, bukan minta badan sihat, bukan minta anak berjaya, tak. Doa yang paling penting dalam hidup kita ialah minta keampunan Allah. Jadi Nabi sayang pada Aisyah, Nabi bagi doa yang penting, pendek, ringkas. Baca je doa Allahumma innaka afuwun. Dia Nabi tak ajar pada Aisyah doa yang berjela-jela, tak. Wallahu a'lam. Kenapa tak dibuat azan 2 waktu subuh? Adakah mereka tak faham sunnah? Itu kena tanya AJK masjid. Ada tu. Apa tu? Irna Syarah Bulughul Jilid solat. Jilid solat yang kedua. Jilid yang kedua. Banyak ayat ulul albab disebut dalam Quran. Bagaimana ciri dan sifat ini yang sebenarnya? Pelajaran tinggi, fahami ilmu agama, kerja dakwah, kerja amal. Subhanallah. Dah ulil albab,
banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Antaranya surah Ali Imran lah, akhir surah Ali Imran. Daripada ayat 190 tu. Allah kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pertukaran siang dan malam pada ciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berfikir, ulil albab. Siapa? Allah sebut sifatnya. Ciri-cirinya apa? Pertama, allazina yazkuruna Allah, yang sentiasa ingat pada Allah ketika berdiri, duduk dan baring. Ini ciri-ciri utama ulil albab. Hati dia, mulut dia sentiasa ingat pada Allah, sentiasa berzikir, sentiasa taat dalam semua keadaan. Bukan masa solat aja, bukan dalam masjid aja. Ketika berdiri, ketika memandu, ketika baring, semua ingat pada Allah. Pertama, ciri-ciri ulil albab. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah. Tengok langit, ya Allah, hebatnya Engkau. Macam mana aku boleh ingkar Engkau? Macam mana aku boleh derhaka pada Engkau yang sangat hebat? 7 lapis langit besar, tinggi, tanpa tiang. Hebatnya Engkau. Tak patut sama sekali aku melewatkan salat. Tak patut sama sekali aku buka aurat. Berfikir. Tengok makanan, berfikir. Tengok binatang, berfikir. Tengok pokok, berfikir. Jadi ini ciri-ciri utama ulul albab. Satu, berzikir. Yang kedua, berfikir. Berfikir tentang kebesaran Allah, bukan berfikir tentang kehidupan dia. Wallahu a'lam. Cukup lah? Ada lagi? Boleh huraikan waktu salat subuh. Yang dalam fiqh sunnah menyatakan waktu salat subuh ada 2 waktu. Iaitu waktu galas dan waktu asfar. Oh, ini saya kurang pastilah. Wallahu alam. Subuh ada 2 waktu. Wallahu alam, saya tidak tahu. Yang saya tahu subuh ada 1 waktu. Cuma fajar ada 2. Fajar ada 2. Satu fajar sadiq, yang kedua fajar kazib. Kalau fajar kazib, mana fajar yang dusta. Yang kita tengok macam masuk subuh, rupa-rupa tak masuk. Dia macam menipu, mendustakan. Yang kedua, fajar sadiq, iaitu yang menunjukkan betul-betul masuk waktu subuh. Adapun galas dengan asfar, saya tak pasti. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Macam mana nak selesai? Tu dah, atas-atas. Bagaimana dengan mengumpat orang yang kita pun dah lupa pernah mengumpat dia, dan kita dah insaf dan taubat. Nak jumpa dia pun mustahil, dia dah meninggal. Dia kata ulama, kalau kita mengumpat seseorang ataupun kita ambil harta seseorang, lepas tu kita tak jumpa dia, sama ada dia hilang ke, dia pindah tempat ke, ataupun dia mati, maka ulama kata salah satu cara ialah kita bersedekah dengan niat pahala sedekah kepada orang yang kita umpat. Semoga Allah terima amalan kita dan Allah ampunkan dosa kita. Itu je. Wallahu a'lam. Mana nak beli buku tu? Kalau nak beli buku Syarah Bulughul Maram, boleh cari di Dewan Bahasa dan Pustaka. Store dia di Keramat. Store Dewan Bahasa dan Pustaka di Keramat. Ada store kat situ, carilah nombor dia, Google lah. Situ ada jual, boleh beli terus. Dalam solat tahiyat, jika kita solat mengikut azan di telefon dan tak lama kemudian azan di surau berkumandang, boleh tak Ustaz? Okey, dia syarat nak solat, syarat sah solat mesti masuk waktu. Dan masuk waktu tak mesti kita dengar azan. Kadang-kadang orang melakukan azan di surau terlewat, kan, muazzin datang lewat. Jadi yang penting kita yakin dah masuk waktu. Sama ada dengar azan daripada masjid ataupun dengar azan daripada radio. Yang penting kita yakin betul-betul masuk waktu, kita solat. Lepas kita solat dengan azan di masjid, kan, mungkin azan di masjid itu terlewat, maka solat sah. Tapi kalau kita dengar azan di radio, di telefon, kita tak yakin masuk ke tak, kita pun solat. Tiba-tiba dengar azan di masjid.
Kita kena solat semula. Sebab kita solat dalam keadaan kita tak yakin masuk waktu. Wallahu alam. Apa tu? Dalam solat tahiyat akhir, boleh Ustaz jelas salam Allah kepada Nabi yang penuh hingga warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh baca tahiyat tak? Itu bukan salam Allah kepada Nabi, itu salam kita kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Kita yang baca salam. Mana kita, salam tu daripada kita, bukan daripada Allah. Kita bagi salam Assalamualaikum kepada Nabi ayyuhan Nabi warahmatullahi. Dan lepas tu pada Assalamualaina. Yang kedua, kita bagi salam pada diri kita sendiri. Assalamualaina. Sejahtera ke atas kami. Wa ala ibadillahi salihin. Dan ke atas hamba-hamba yang soleh. Jadi, mana salam Allah? Cuma di awal tahiyat itu at-tahiyatu lillah, penghormatan apa-apa saja yang baik wat tajibat semua untuk Allah. Itu bukan salam. Itu bukan salam. Itu satu kenyataan bahawa segala penghormatan, segala perkara-perkara yang baik adalah lillah, semuanya untuk Allah. Itu bukan salam. Wallahu alam. Dah. Okey, cukup ah. Kita sambung kelas kita seterusnya pada malam ini pukul 9 malam insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم